Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bersama-sama sekali lagi berhimpun dalam kuliah dalam talian ini untuk kita sambung balik perbincangan kita berkaitan dengan kitab Umdatul Ahkam karya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. Dan insya-Allah hari ini, kalau ikut catatan saya lah, kita akan mulakan dengan hadis yang berkaitan dengan azan, iaitu kalau ikut buku saya lah hadis nombor 68, iaitu hadis daripada Abdullah bin Umar, yang mana kata Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi an Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna bilalan yu'adhdhinu bilail fakulu washrabu hatta tasma'u adhana ibni ummi maktum atau kama qala. Hadis ni riwayat al-Imam al-Bukhari dan juga riwayat Imam Muslim. Maksudnya hadis ni muttafaqun alaih, disepakati atas kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim. Yang mana maksud hadis ni ialah daripada Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, katanya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna bilalan yu'adhdhinu bilail, sesungguhnya Bilal itu azan pada waktu malam, fakulu washrabu, maka makanlah dan minumlah sehingga hatta tasma'u adhan ibni ummi maktum, sehingga kamu semua mendengar azan ibn ummi maktum. Baik. Hadirin mukminin dan mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, hadis ini kalau kita tak jelaskan betul-betul, berkemungkinan akan ada di kalangan tuan-tuan dan puan-puan yang akan keliru. Kenapa tak boleh makan pula sehingga, kenapa boleh makan pula sehingga Ibn Ummi Maktum azan? Maksudnya kalau lepas subuh tak boleh makan ke? Hadis ini berkaitan dengan hadis orang yang ingin berpuasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan panduan kepada orang yang nak berpuasa ataupun orang yang berada dalam bulan puasa. Oleh kerana itulah Nabi kata Bilal kalau dia azan pada waktu malam. Inna bilalan yu'adhdhinu bilail fakulu washrabu. Kalau kamu nak puasa, bila kamu dengar azan Bilal, kamu boleh terus makan dan minum. Kerana sekadar mendengar azan Bilal, sekadar mendengar suara Bilal ketika azan, masih lagi orang yang berpuasa tak wajib berpuasa lagi. Kerana fajar belum terbit. Kenapa? Kerana orang yang berpuasa ni dia wajib menahan makan dan minum dia. Kalau puasa tu puasa wajib,
bermula pada terbitnya waktu fajar. Jadi azan Bilal pada waktu subuh, pada waktu pagi ataupun pada awal pagi, belum masuk waktu lagi. Jadi istilah syar'i, sebelum terbitnya fajar kita panggil malam. Walaupun kalau ikut istilah geografi moden hari ni, lepas 12 malam kita dah panggil tengah malam kan. Kemudian pukul 1 kita dah panggil pagi dah. Pukul 2, 2 pagi. Pukul 3, 3 pagi. Tapi dalam istilah syar'i, sebelum fajar, kita panggil malam. Sebab itu Nabi SAW kata, Inna Bilalan yu'adzinu bilail. Bilal azan pada waktu malam. Maksudnya, awal pagi kalau ikut geografi moden hari inilah. Jadi kamu boleh makan, kata Nabi. Kalau nak makan, boleh makan. Kalau nak minum, boleh minum bagi orang yang nak puasa. Hatta tasma'u, sehingga kamu betul-betul dengar azan Ibni Ummi Maktum. Ibn Ummi Maktum ni siapa? Ibn Ummi Maktum ni asal namanya dikatakan namanya Amr, ataupun ada yang kata nama dia Husain. Kemudian Nabi SAW menukarkan namanya setelah dia masuk Islam menjadi Abdullah. Abdullah bin Ummi Maktum. Yang mana Abdullah bin Ummi Maktum ni lah yang menjadi penyebab kepada peristiwa Abasa wa Tawalla. Allah menegur Nabi SAW dengan satu teguran yang memberi kesan kepada Nabi. Iaitu Nabi kata, dia bermasam muka dan berpaling. Anja'ahul a'ma, apabila datang kepada dia orang buta. Siapa orang buta tu? Orang buta tu ialah Ibnu Ummi Maktum. Ya, Ibnu Ummi Maktum. Baik. Jadi, Ibn Ummi Maktum muazzin Nabi SAW. Dia azan pada waktu subuh. Dia azan pada waktu subuh. Bilal azan sebelum subuh. Iaitu pada waktu malam. Okey. Bila kita tengok hadis ni, tuan-tuan, kita dapati Bilal ni dia azan sebelum masuk waktu subuh. Jadi boleh ke tak boleh azan untuk waktu yang lain kita azan pada waktu sebelum daripada masuk waktu salat untuk zuhur, untuk asar, untuk maghrib, untuk isyak. Boleh ke tak boleh? Ya. Baik. Di sini para ulama bersepakat mengatakan untuk zuhur, asar, maghrib dan juga isyak tidak boleh untuk diazan sebelum masuk waktu. Tak boleh. Bahkan Ibnul Munzir mengatakan ulama berijma' mengatakan tidak boleh azan sebelum waktu zuhur, sebelum waktu asar, sebelum waktu maghrib dan sebelum waktu isyak. Tak boleh. Azan untuk menunjukkan masuk waktu, sebelum waktu tak boleh, melainkan hanya subuh sahaja. Itu pun mereka berbeza pendapat. Mereka berbeza pendapat. Okey, kita tengok. Ya. Pendapat yang pertama, pendapat majoriti ulama. Majoriti ulama mengatakan boleh azan sebelum waktu subuh. Semata-mata. Semata-mata waktu subuh aja boleh azan sebelum waktu. Ini adalah pendapat Imam Malik, pendapat Al-Imam Syafi'i dan pendapat Imam Ahmad. Yang mana ya, azan yang pertama itu azan sebelum waktu, manakala azan yang kedua itu adalah azan ketika masuk waktu. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW pernah menyebutkan, hadis ni hadis riwayat Ibnu Mas'ud, yang mana Nabi SAW pernah menyebutkan, la yamna'anna ahadan minkum adhanu Bilal min suhurihi fa innahu yu'adhinu bilail liyarji' qa'imakum wa yuqidh na'imakum. Maksudnya Nabi SAW menyebutkan dalam hadis ni, janganlah azan Bilal menghalang seseorang daripada kamu daripada sahurnya, kalau dia nak puasa lah. Kerana Bilal itu azan pada waktu malam, maksudnya boleh makan lagi. Kalau nak puasa, still boleh makan lagi. Bahkan Bilal tu azan pada waktu malam, liyarji'a qa'imakum, supaya orang yang sedang berqiyamul lail boleh balik. Wa yuqidha na'imakum, dan supaya orang yang tidur boleh terjaga. Ya. Ini menunjukkan bahawasanya di zaman Nabi SAW ada dua azan untuk subuh.
Satu azan sebelum waktu, satu lagi azan ketika masuk waktu. Ini pendapat majoriti ulama. Manakala ada satu pendapat dalam kalangan ulama, iaitu pendapat mazhab Abu Hanifah, yang mana mereka mengatakan tidak boleh azan sebelum waktu, walaupun waktu tu waktu subuh. Kalau nak azan, azan waktu subuh sekali, lepas pada tu sekali, untuk kejutkan dan memberi ruang. Gitu. Yang mana di sana mereka mengguna pakai hadis yang menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melarang Bilal untuk azan sebelum daripada waktu subuh. Pernah Nabi larang Bilal untuk azan sebelum subuh. Yang mana satu ketika, hadis ni hadis Ibnu Umar, Bilal ni dia azan sebelum subuh sekali. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawasanya la innal abda nam, ketahuilah sesungguhnya hamba-hamba telah pun tidur, maka jangan ganggulah sehingga waktu subuh. Tapi hadis ni merupakan hadis hadis yang tidak sahih, hadis yang lemah, hadis yang berpenyakit. Jadi kalau kita tengok, pendapat yang tepat ialah pendapat para ulama yang mengatakan untuk waktu subuh ni boleh kita azan sekali sebelum waktu dan azan sekali ketika masuknya waktu subuh untuk mengejutkan orang. Untuk mengejutkan orang, kerana waktu subuh ni waktu orang tengah tidur nyenyak. Jadi kena ada satu azan untuk mengejutkan mereka dan memberi mereka peluang dan ruang untuk bersiap ketika nak pergi ke masjid. Okey. Bila kita kata boleh untuk azan sebelum subuh sekali. Sekali boleh untuk sebelum subuh. Bila nak azan tu? Itu persoalan yang orang tanya lah. Bila nak azan sebelum subuh tu? Maka jawapan kita dalam isu ni, ulama masih ada berbeza pandangan. Pandangan yang pertama ialah pandangan yang masyhur dalam mazhab Syafi'i, pendapat Hambali, dan juga sebahagian daripada ulama mazhab Maliki. Mereka mengatakan dibenarkan azan sebelum daripada subuh itu apabila telah berlalu separuh daripada malam. Kerana lepas pada separuh malam tu, waktu isyak yang terbaik telah pun tamat. Kita ni tak boleh tangguh isyak sehingga separuh malam. Tak elok. Kalau sengaja tangguh sehingga lebih pada separuh malam, sebahagian ulama kata berdosa kalau tidak ada uzur, sebahagian ulama lain kata makruh. Jadi dalam isu ni kita dah bincang dah bab tu, saya tak mau ulang. Tapi dalam isu itulah mereka menjadikan satu lagi perbahasan yang baru, iaitu tak boleh untuk azan sebelum subuh melainkan setelah berlalunya separuh waktu. Macam mana kita nak tahu separuh waktu malam ni? Separuh malam lah. Kita nak tahu separuh malam ni ialah kita tengok pada waktu maghrib sehingga pada waktu subuh. Kita bahagi dua. Maka bila berlalu aja sebahagian yang pertama tu, dah boleh dah azan yang pertama. Dalam pandangan mazhab ni lah. Itu pandangan mazhab Syafi'i, pandangan Hambali dan juga sebahagian Maliki. Okey. Pandangan yang kedua ialah pandangan yang dinukil daripada Ibnu Hazmin. Pandangan ni juga pandangan Asy-Syaukani. Sebahagian ulama Syafi'i juga setuju. Dia kata kalau nak azan sebelum subuh ni betul-betul sebelum sahur. Betul-betul sebelum terbit fajar. Waktu sahur. Waktu sahur yang afdal kan dilewatkan. Waktu tu azan kali pertama. Supaya orang boleh bangun. Siapa yang nak sahur boleh sahur dulu. Kerana apa? Kerana ada di sana riwayat yang menyebutkan di antara azan pertama dan azan kedua tu sangat-sangat hampir. Sangat-sangat hampir. Jadi kalau nak azan betul-betul dekat-dekat sebelum terbitnya fajar. Sebelum terbitnya fajar. Okey. Pendapat yang tepat ialah pendapat yang kedua ni lah.
Ya, yang mana kalau nak azan betul-betul sebelum masuknya waktu sahur. Ataupun kita kata betul-betul sebelumnya terbit fajar, sebelumnya terbit fajar, waktu sahur tu kita dah boleh azan. Jangan azan terlalu awal lah, sebab kalau kita azan terlalu awal, ia tidak mencapai objektif pensyariatan azan 2 kali subuh tu. Sebab azan 2 kali subuh tu adalah untuk mengejutkan orang. Jadi kalau kita kejut awal sangat, orang bangun. Tapi orang tengok awal lagi, orang tidur. Orang tidur balik. Jadi, bila tidur balik, tak tercapailah maksud untuk kejutkan orang bangun sembahyang subuh tu. Okey, kita pergi kepada perbahasan berikutnya. Perbahasan berikutnya adalah, azan subuh ni betul ke ada as-salatu khairum minan naum? Jawapannya betul. Memang ada. Azan subuh memang ada as-salatu khairum minan naum. Dan bila nak sebut dalam azan ni? Waktu azan subuh tu, selepas daripada hayya 'alal falah, serulah 2 kali as-salatu khairum minan naum. Inilah pendapat majoriti ulama. Walaupun adalah pandangan ulama yang kata tak digalakkan untuk sebut as-salatu khairum minan naum, ini pendapat yang dinukil daripada Abu Hanifah. Tetapi pandangan yang tepat ialah pandangan majoriti ulama yang mengatakan azan subuh ni ada as-salatu khairum minan naum. Kerana di sana ada riwayat daripada Abu Mahdzurah yang menunjukkan para sahabat memang azan seperti itu. Azan seperti itu. Baik. Okey, sebut tadi Abdullah bin Ummi Maktum merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang buta. Jadi boleh ke orang buta ni azan? Ulama berbeza pendapat. Yang pertama, pandangan yang pertama ialah pandangan mazhab Malik, mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hanbali. Iaitu majoriti ulama lah. Mereka mengatakan dibenarkan untuk orang buta itu azan jika dia mempunyai orang yang boleh mengkhabarkannya dan orang tu dipercayailah. Ya. Orang tu dipercayai, bukan jenis penipu. Kalau tak, dia tak boleh lah. Sebab dia buta, dia tak nampak fajar, dia tak nampak matahari tergelincir, tak nampak. Jadi kalau dia buta, dia boleh untuk azan selagi mana ada orang yang boleh khabarkan kepada dia tentang waktu. Tentang waktu solat dah masuk ke belum. Apa dalilnya? Dalil yang kita baca tadilah. Sebab Ibn Ummi Maktum ni buta. Abdullah bin Ummi Maktum ni buta. Tetap dia azan dan Nabi SAW tak larang. Nabi membiarkan, menunjukkan benda tu betul. Bahkan Nabi lantik lah. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ya, pendapat yang kedua kata makruh orang yang buta ni azan. Ini pendapat yang dinukilkan daripada Al-Hasan. Ini adalah pendapat Al-Hasan. Yang mana kalau kita tengok, mereka mengatakan makruh. Tapi mereka tidak membawakan apa-apa dalil daripada sunnah. Oleh kerana itulah, kita mengatakan yang rajahnya, yang tepatnya adalah pandangan yang mengatakan orang buta ni tak ada masalah untuk menjadi muazzin selagi mana ada orang yang amanah memberitahu dia tentang waktu-waktu salat. Cukup. Okey, kita pergi kepada perbahasan yang berikutnya, iaitu azan budak-budak. Boleh tak budak-budak kita lantik jadi muazzin? Tadi orang buta. Jawapannya boleh lah kan. Orang buta boleh azan kalau dia ni buta dan dah dewasa. Tapi kalaulah kata dia ni masih lagi budak-budak, maka di sini kita kena perincikan. Budak-budak ni ada 2 kategori. Satu, budak-budak yang belum mumayyiz. Apa itu mumayyiz, tuan-tuan? Mumayyiz ni orang ataupun budak yang boleh membezakan baik dan buruk, ataupun yang memahami arahan. Itu budak-budak yang mumayyiz.
Budak-budak yang belum mumayyiz ialah budak-budak yang tak boleh lagi bezakan yang mana baik dan yang mana buruk. Jadi kalau budak belum sampai tahap mumayyiz lagi, dia belum mumayyiz, kita bagi arahan pun dia tak apa nak faham. Dia pun tak boleh beza mana baik, mana buruk. Kalau dia azan untuk masa waktu, azan dia tu tidak sah. Kena ada orang lain untuk azan. Untuk melepaskan tuntutan azan bagi sesebuah kampung tu. Jadi kalau azan tu budak yang belum mumayyiz, maka azan dia tak sah. Kan? Tapi kalau azan dia tu dilakukan oleh budak yang telah mumayyiz, maka para ulama berbeza pendapat sekali lagi. Azan tadi kalau budak tu belum mumayyiz, sepakat ulama tak sah. Jadi tak terlaksana lah tuntutan azan bagi sebuah kampung. Dulu kita dah bincang dah dalam kuliah yang sebelum ini, bagaimana ulama berbeza pendapat tentang hukum azan. Ada yang kata sunat muakkad, ada yang kata fardu kifayah. Jadi tuntutan tu tak terangkat lagi kalau budak belum mumayyiz yang azan. Tapi kalau budak yang mumayyiz azan, dia dah mumayyiz dah boleh bezakan yang baik dan yang buruk dah. Kan? Jadi boleh tak boleh dia azan? Para ulama berbeza pendapat. Sebelum nak pergi kepada membicarakan tentang pandangan ulama dalam masalah ni tuan-tuan, mungkin ada yang tanya, berapa umur ustaz untuk mengatakan budak ni mumayyiz? Para ulama juga sekali lagi berbeza. Ada yang kata umur 7 tahun, ada yang kata umur 10 tahun, ada yang kata umur tidak ditentukan, berbeza-beza ikut budak. Tapi susah agaklah kalau kita tak letak had tu. Kan, dari sudut individu tu, dia bolehlah kalau kita kata dia tu jenis pandai kan. Ada asas yang kukuh dalam agama. Tapi kalau jenis dia pun tak perasan, jadi kena letak satu, orang kata apa, satu benchmark. Kena letak satu benchmark untuk mengatakan seorang budak ni bila dah sampai pada umur ni, dia dah dikira mumayyiz. Okey? Jadi kebanyakan ulama mengatakan, sekadar yang saya baca lah, umur mumayyiz ni umur 7 tahun. Umur 7 tahun dikira mumayyiz dah. Sebab apa mumayyiz? Sebab umur 7 tahun ni Nabi SAW dah perintahkan ayah-ayah, penjaga-penjaga budak untuk mengajar anak-anak untuk salat. Murru auladakum wahum abna'u 7 sinin. Gerakkan anak kamu untuk bersalat. Ajar mereka salat ketika mana mereka berumur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin. Dan pukul anak tu jika dia tak salat kalau dah mencapai umur 10 tahun. Jadi kalau kita nak tengok kat sini, Nabi SAW suruh penjaga-penjaga ibu bapa ni ajar anak umur 7 tahun untuk melaksanakan salat. Tentulah waktu tu adalah waktu mumayyiz. Sebab dah diajar tentang hukum hakam, terutamanya hukum yang paling besar lah. Jadi, kalaulah kata budak mumayyiz dah diajar untuk salat, dah tentu dia pergi masjid. Ikut ayah dia kalau ayah dia pergi masjid. Jadi bila ayah dia pergi masjid, kata ada orang nak azan. Ayah nak jadi imam, ayah kata kau pergi azan dulu. Budak mumayyiz. Boleh ke tak boleh? Jawapannya, ulama berbeza pendapat. Pandangan yang pertama, pandangan yang mengatakan sah azannya. Ini adalah satu pendapat yang dinukilkan daripada Al-Imam Syafi'i dan satu riwayat daripada Imam Ahmad. Cuma Imam Ahmad kata, cuma Imam Syafi'i kata, la uhibbu ayyu'adzin illa ba'dal bulugh. Wa in adzana qabla al-bulugh ajza, kata Imam Syafi'i. Aku tak suka untuk seseorang itu azan melainkan setelah dia baligh. Tapi kalau dia azan sebelum baligh, memadai. Kata Imam Asy-Syafi'i. Imam Ishaq bin Rahoyah, guru kepada Al-Imam Al-Bukhari, dia kata apa? Dia kata yu'adzin idza jawaza 7 sinin. Dia kata, boleh azan kalau dia telah mencapai ataupun melepasi 7 tahun. Maksudnya dah sampai dan lepas sikit umur 7 tahun. Sebab umur 7 tahun tu umur mumayyiz. Hujah mereka ialah kalau salat pun sah,
Maka azan pun begitulah juga. Kan? Dia boleh salat, bapa dia disuruh untuk ajar dia salat, dan kalau dia salat cukup syarat dan cukup rukun, sah. Kenapa azan tak sah? Ha. Ibn Qudamah mengatakan, Ibn al-Munzir meriwayatkan dengan sanadnya daripada Abdullah bin Abi Bakar bin Anas, dia mengatakan, kana umumati ya'murunani an u'adzina lahum wa ana ghulam wa lam ahtalim. Wa Anas bin Malik radhiyallahu anhu syahid lam yunkir dhalik. Wa hadha mimma yadhhar wa la yakhfa wa lam yunkar. Fayakunu ijma'a. Ada seorang budak nama dia Abdullah bin Abi Bakar bin Anas, dia mengatakan, bapa saudara aku pernah dulu mengarahkan aku, memerintahkan aku untuk azan bagi mereka. Waktu tu aku masih budak, dia kata, walam ahtalim, masih lagi belum balik. Dan di dalam waktu aku azan tu, Anas ada. Anas melihat perbuatan aku, tapi Anas tidak mengingkarinya. Anas tak bantah. Dan ini menunjukkan, dan tak ada siapa pun bantah daripada kalangan orang yang ada pada zaman tu, maka ia telah menjadi ijma'. Ini pendapat yang pertamalah yang mengatakan sah azan bagi budak-budak yang telah mumayyiz ni. Pandangan yang kedua kata, ini satu pandangan ya, yang dinukilkan daripada Abu Hanifah, dan juga satu pandangan dalam mazhab Ahmad bin Hanbal, iaitu Hanbali. Dia kata tak sah dan tidak dikira. Kenapa tak dikira? Sebab dia kata azan ni kan pemberitahuan. Azan ni bagi tahu. Nak bagi tahu apa? Bagi tahu tentang masuknya waktu. Kan, bila masuk waktu, dia mesti datang. Bila nak bagi tahu orang tentang masuk waktu, kita nak bagi orang percaya waktu dah masuk. Bila kita nak bagi tahu orang waktu dah masuk, kan? Bila kita dah bagi tahu orang waktu dah masuk, maka orang yang nak percaya tu dia mesti tengok kredibiliti pemberi maklumat. Kredibiliti pemberi maklumat. Maka mestilah dia tu datang daripada orang yang baligh dan akil. Baligh dan juga berakal. Sebab syarat ulama untuk sesebuah khabar itu diterima, pembawa tu mesti, pembawa berita tu mesti telah pun baligh dan telah pun berakal. Ini hujah mereka lah. Jadi budak yang belum baligh, belum berakal ni masih lagi tak tahu tentang khabar mereka tu sahih ke tak sahih. Sahih ke tak sahih. Jadi tak salah kena orang yang mumayyiz azan dulu. Tapi pendapat yang sahih dalam masalah ni wallahu a'lam ialah pandangan yang pertama. Apa pandangan pertama tadi? Budak yang mumayyiz itu azannya sah jika dia memang pandai azan, memang tekun tahu lafaz azan, dan dia memang mengetahui waktu-waktu salat, ataupun ada orang bagi tahu dia yang dipercayai. Orang tu bagi tahu dia, orang tu dipercayai dan bagi tahu dia, maka sah azan dia. Ya, sah ada azan dia. Okey. Dalil yang kita sebut tu ialah solat tadilah. Kalau solat boleh sah, takkan azan tak sah. Manakala apa yang dibimbangi oleh mazhab pandangan yang kata budak yang belum balik, belum mumayyiz, budak yang mumayyiz belum balik ni tak sah azan dia adalah kerana dia ni masih lagi belum boleh membawa berita. Kita kata yang pertama, azan ni dia ibadah. Dia bukan hanya pemberitahuan saja. Dia ibadah. Jadi budak yang mumayyiz ibadah sah. Habis itu pemberitahuan dia sah ke tak sah? Pemberitahuan dia itu berdasarkan kepada orang lain yang dipercayai. Maka bolehlah orang bagi tahu waktu, kau azan. Kan, kau azan. Okey. Di sana ada lagi riwayat daripada Amr bin Abi Salamah, dia kata apa? Ji'tukum min 'indin Nabi sallallahu alaihi wasallam haqqan. Faqala fa idza hadaratis salatu falyu'adzin ahadukum wal ya'ummakum aktsarukum Qur'ana. Dalam riwayat Bukhari disebutkan,
Dia kata, Amr bin Abi Salamah kata, saya pernah datang jumpa Nabi SAW. Sungguh-sungguh saya jumpa Nabi. Dan Nabi pun sebut, فَإِذَا حَضْرَتِ الصَّلَاةِ, bila datang waktu salat, hendaklah salah seorang daripada kamu azan. Dan hendaklah orang yang paling banyak hafal Quran menjadi imam di kalangan kamu. فَنَظَرُوا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنِّي قُرْآنًا فَقَدَّمُونِي. Mereka pun tengok dekat dalam tu. Tak ada seorang pun yang lebih banyak menghafal Quran daripada aku. Faqaddamuni. Lalu mereka mendahulukan aku untuk menjadi imam. Wa ana ibnu sit. Waktu tu aku berumur 6 tahun. Au sab'u sini ataupun 7 tahun. Masih mumayyiz lah. Kalau mumayyiz pun masih lagi sah untuk menjadi imam salat. Okey. Dan syarat seterusnya ialah tidak sah azan melainkan daripada orang Muslim berakal dan gila. Lelaki. Tidak sah azan melainkan daripada orang Muslim berakal dan tidak gila dan juga lelaki. Maksudnya, kalau ada satu orang yang bukan Muslim pergi azan, dia bukan Muslim, dia pergi azan, maka azannya tidak sah. Kena satu orang Muslim pergi azan lain. Ya, kalau tak terlaksanalah tuntutan azan pada sesebuah negeri ataupun sesebuah kampung. Ataupun dia azan, sedap betul azannya. Tengok gila rupanya. Pandai pula azan. Dia pun sengih-sengih je dalam keadaan dia pun tak apa nak betul. Maka tidak sah azannya. Dan zakarin. Dan juga mesti lelaki. Kalau perempuan yang azan sedap macam mana pun, azan tu tak dikira. Bahkan orang perempuan tak boleh azan. Sebab azan ni meninggikan suara. Orang perempuan tak dituntut untuk meninggikan suara. Terutamanya di depan lelaki-lelaki yang bukan mahram dia. Okey? Maka sebab itu Ibn Qudamah kata apa? Wala yasihul adhan illa min muslimin aqilin zakarin. Tidak sah azan melainkan daripada muslim berakal dan lelaki. Fa ammal kafir wal majnun fala yasihhu minhuma. Dia kata, adapun orang kafir dan orang gila tak sah azan daripada mereka berdua. Li'annahuma laisa min ahli al-ibadat. Kerana keduanya bukan daripada kalangan ahli ibadat. Wala yu'taddu bi adhanil mar'ah, dan tidak dikira azan perempuan. Li'annaha laisat mimma yushra'u lahu al-adhan. Kerana perempuan bukanlah orang yang disyariatkan untuknya azan. Fa ashbahatil majnun. Maka perempuan dalam isu ni macam orang gila. Ustaz, sama kan perempuan dengan orang gila? Dah, bukan sama dari semua sudut. Sama dari sudut tak dituntut daripada mereka azan. Sebab kadang-kadang cakap-cakap macam ni tuan-tuan kena hati-hati lah. Takut orang salah faham. Tengok orang telah menyamakan orang perempuan dengan orang gila. Menyamakan tu bukan dari sudut sifat. Orang perempuan kadang-kadang lebih cerdik daripada lelaki. Tengok kat universiti, orang perempuan lagi ramai. Cerdik orang perempuan ni. Tapi persamaan tu dari sudut tak dituntut azan padanya. Tak dituntut daripadanya azan, orang gila tak dituntut. Perempuan pun tak dituntut. Sebab itu, kita kena faham betul-betul ya, jangan salah faham. Walal khunsa pun tak sah azan. Li'annahu la yu'lam kaunuhu rajula au imra'ah. Kita tak tahu dia ni lelaki betul ke perempuan betul ke. Wa hadha kulluhu madhhab Syafi'i. Ini mazhab Syafi'i kata Ibn Qudamah, wala na'lamu fihi khilafa. Dan kita tak tahu ada khilaf dalam masalah ni. Ya. Tapi sebenarnya ada pandangan yang kedua yang lemah dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan orang perempuan boleh azan. Kita dah bincang dah sebelum ni. Tapi pandangan yang tepat tidak. Memang tidak pernah berlaku dalam sejarah Islam orang perempuan azan di masjid dengan suara yang tinggi ataupun menjadi muazzin, tak ada. Ini pendapat majoriti adalah pendapat yang tepat lah. Mesti orang yang nak azan tu Muslim, berakal, lelaki. Ya, baik. Azan untuk orang, bukan azan untuk. Kalaulah azan tu dilaksanakan oleh orang yang berhadas kecil, boleh ke tak boleh? Kalaulah kata dia ni berwudu, itu yang terbaik lah. Maksudnya dia berada dalam keadaan suci. Daripada hadas kecil dan hadas besar, dia pergi azan. Itu yang sunnah, terbaik. Tapi kalau dia berhadas dengan hadas kecil,
Boleh tak dia azan? Jawapannya, ulama berbeza pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan makruh. Ini pendapat mazhab Maliki, Syafi'i dan juga sebahagian Hanbali. Kerana mereka menggunakan pakai hadis daripada Muhajir Ibnul Qunfuz. Dia datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yabul fasallama alaihi falam yarudda alaihi hatta yatawadda. Muhajir ni datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Nabi sedang buang air kecil. Dan dia bagi salam dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, "Assalamu alayka ya Rasulullah." Nabi tidak membalas salamnya. Sehinggalah Nabi berwuduk. Selepas masa Nabi buang air tu, Nabi tak jawab salam dia. Lepas tu Nabi berwuduk, "Summa atazara ilaih." Kemudian baru Nabi memberikan keuzuran. Nabi jantakan keuzuran. Kenapa Nabi tak jawab waktu buang air tadi? Nabi kata, "Faqala inni karihtu an adhkura Allah azza wa jal illa ala tuhrin." Aku ni benci kalau menyebut nama Allah melainkan dalam keadaan aku bersuci. Atau qal ala taharah. Aku tak suka nak sebut nama Allah. Aku tak suka nak sebut nama Allah melainkan aku berada dalam keadaan suci. Hadis ni hadis sahih, tak ada masalah. Hadis ni memang sahih. Cuma hadis ni bukan bab azan, cuma bab salam. Dah kenapa ulama kait dengan bab azan? Kerana salam ibadat, zikir. Salat juga zikir. Maksud nak jawab salam tu zikir. Doa, waalaikumsalam. Jadi Nabi tak jawab masa tu. Dan Nabi sebut lagi, waktu tu aku tak suci. Aku tak berada di atas taharah. Maka tak boleh, aku tak suka. Di sana ada hadis daripada Abu Hurairah yang mana dinukilkan daripada Nabi SAW. Hadis riwayat Tirmizi, yang mana Nabi SAW menyebutkan, la yu'adzin illa mutawaddi. Janganlah ada orang yang azan melainkan orang yang berwudu. Hadis ni riwayat Imam Tirmizi, tapi perawi dia berbeza pendapat. Ada yang kata hadis ni memang daripada Nabi SAW. Ada yang kata tak, ni pandangan Abu Hurairah je. Tapi pendapat yang tepat ia adalah kata-kata Abu Hurairah. Itu pun tidak sahih kerana sanad dia terputus. Sebab Zuhri tidak pernah mendengar daripada Abu Hurairah. Perawi tu nama dia Zuhri, tidak pernah mendengar daripada Abu Hurairah. So dalil yang paling kuat yang mereka guna ialah riwayat yang Muhajir bagi salam kat Nabi tadi. Waktu Nabi sedang buang air dan Nabi tak jawab. So mereka kiaskan dengan azan. So azan lebih kurang sama macam salam sebab kedua-duanya zikir. Okey, pandangan yang kedua kata tak makruh. Pandangan pertama tadi kata makruh. Kalau orang yang tak ambil wudu, berhadas kecil, nak pergi azan, makruh dia kata. Tapi pandangan kedua ni pandangan yang mengatakan tidak makruh. Ini pendapat Imam Malik, pendapat mazhab Hanbali. Inilah pandangan mazhab Hanbali dan inilah pandangan yang tepat dalam mazhab Hanafi. Hujah mereka ialah azan ni zikir. Zikir ni orang yang berwudu pun boleh buat, orang yang tak berwudu pun boleh buat dan digalakkan juga buat. Lebih baik zikir daripada tak zikir. Bahkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha menyatakan dengan jelas dalam hadis riwayat Muslim, Aisyah kata apa? Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyani. Nabi sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah setiap ketika. Dan kita tahu bukan setiap masa Nabi ni berwudu, ada waktu Nabi tak ada wudu. Ada waktu Nabi tak ada wudu. Tapi bila dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah dalam setiap ketika, menunjukkan ada waktu Nabi berzikir, Nabi tidak ada wudu. Dan ini tidak menjadi halangan. Manakala kita nampak macam ada percanggahan sikit antara dalil ni. Hadis Muhajir kata, Nabi tak bagi salam kerana Nabi tak suka menyebut nama Allah dalam keadaan tidak bersuci.
Manakala riwayat Aisyah kata Nabi sentiasa berzikir kepada Allah setiap keadaan, setiap ketika. Dan kita tahu setiap ketika tu ada waktu-waktu yang Nabi SAW tidak ada wudu. Jadi macam mana nak selesaikan percanggahan ni? Percanggahan ni diselesaikan dengan mengatakan pendapat yang kedua ini bagi saya lah lebih tepat, iaitu tidaklah makruh. Cuma afdal pergi ambil wudu. Dah tadi Nabi tak jawab salam. Nabi tak jawab salam tu dalam keadaan Nabi qada hajat. Nabi sedang berqada hajat. Maka sebab itu Nabi tak jawab salam. Kan? Sebab tu Nabi tak jawab salam. Sebab Nabi sedang berqada hajat. Kalau dalam keadaan tidak qada hajat tapi tidak ada orang kata apa, masalah, bukan bersalam berqada hajat tapi tak ada wudu, boleh je berzikir, tak ada masalah. Jawab salam pun boleh. Tidak ada kita dengar orang yang bagi alasan bila orang bagi salam kat dia, dia tak jawab. Kenapa tak jawab? Saya tak ada wudu, jadi saya tak lihat jawab salam kau. Ini tidak disebut oleh para ulama. Kalau kita nak guna alasan tadi untuk kata azan tak boleh dalam keadaan tidak ada wuduk kerana Nabi SAW pernah tak jawab salam kerana dia sedang buang air kecil, maksudnya kalau kita ni tak ada wuduk, kita tak boleh jawab salam ke? Sebenarnya hadis itu sangat spesifik. Bukan berkaitan dengan tak ada wuduk. Tak jawab salam tu dalam keadaan sedang buang air kecil ataupun air besar. Kerana itu tak layak bagi Allah. Kerana nama Allah nama yang maha agung. Takkan dalam keadaan kita sedang buang najis, dalam keadaan kita sedang bergelumang di tempat yang bernajis, kita nak sebut nama Allah. Maka itu tak sepatutnya berlakulah. So tidak ada percanggahan di sini. Kita bersepakat mengatakan afdalnya orang yang nak azan, pergilah ambil wudu. Pergi ambil wudu. Tapi kalau dia azan dalam keadaan dia tak ada wudu, tetap azannya dikira sah kalau dia tu Muslim, berakal dan juga baligh. Okey, itu kalau hadas kecil lah. Kalau hadas kecil, dia tak ambil wudu, dia pergi azan, azannya sah. Tapi kalau dia ni, yang azan ni, dia berhadas-hadas besar, adakah azannya dikira sah ataupun tidak? Jawapannya, majoriti ulama mengatakan makruh. Majoriti ulama kata makruh. Manakala pandangan yang kedua, pandangan Ishaq bin Rahoya kata tak sah. Manakala pandangan ketiga kata tidak menjadi masalah. Ini pandangan Sufyan Ats-Tsauri. Tidak menjadi masalah. Kenapa? Kerana kata dia tidak ada larangan. Tidak ada larangan. Dan pengarang kitab Miskul Khitam, ya, Miskul Khitam yang ditulis oleh Syekh Zaid Al-Wasabi, dia mengatakan pandangan ketiga inilah pandangan yang tepat. Sebab di sana tidak ada dalil yang jelas menunjukkan mesti bebas daripada hadas besar baru boleh azan. Sedangkan dalil tidak membezakan melainkan pada tempat-tempat yang tertentu sahaja. Sebab Nabi SAW juga berzikir setiap masa dan setiap ketika, dan ada waktunya Nabi berjunub. Dan Aisyah mengatakan kerana Nabi SAW yazkurullaha ala, Nabi berzikir dalam setiap keadaan Nabi SAW. Bahkan dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Nabi pernah sebut pada Abu Hurairah, Nabi kata, Subhanallah, innal mu'min la yanjus. Waktu tu Nabi SAW duduk bersama dengan Abu Hurairah, tiba-tiba Abu Hurairah hilang daripada majlis. Dan bila datang balik, bila jumpa dengan Abu Hurairah balik, Nabi tanya Abu Hurairah, aina kunta ya Abu Hurairah? Kau bagaimana tadi wahai Abu Hurairah? Abu Hurairah kata, kuntu junuba wa karihtu an ujalisaka wa anna ala ghairi taharah. Dulu tadi, sebelum tadi ni aku berjunub dan aku tak suka untuk duduk bersama kamu ya Rasulullah dalam keadaan aku tidak bersuci. Maka Nabi SAW jawab, Subhanallah, maha suci Allah. Innal mu'min la yanjus. Subhanallah, maha suci Allah. Sesungguhnya orang mukmin itu tidak bernajis. Jadi tidak ada dalil yang khusus lah yang melarang orang yang berhadas besar untuk azan. Cuma majoriti ulama mungkin mereka tidak
tidak menggalakkan orang yang berhadas besar untuk azan disebabkan oleh kerana di sana ada riwayat Abu Hurairah yang kita sebut tadi, yang mana orang berwuduk, orang tak ada wuduk pun tak digalakkan, tetapi apatah lagi orang yang berhadas besar. Tapi riwayat tu riwayat yang tidak sahih. Baik. Kita pergi kepada hadis nombor 69. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sami'tumul muadzina faqulu mithla ma yaqul. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang bermaksud daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul muadzin," apabila kamu mendengar muazzin, yakni kamu dengar muazzin sedang azan. Apabila kamu dengar muazzin sedang azan, faqulu mithla ma yaqul, maka hendaklah kamu mengucapkan sama seperti mana apa yang dia ucapkan. Okey, ini hadis berkenaan dengan azan juga, tetapi ini tak ada kaitan sangat dengan muadzin, lebih kepada orang yang mendengar azan. Okey, baik. Kita tengok perbahasannya. Okey. Pertamanya hadis ni memang sahih lah. Hadis ni memang sahih, iaitu Nabi SAW menyuruh orang yang mendengar muazzin untuk jawab azan sama seperti mana muazzin menyebutkan. Cuma apa hukumnya bila Nabi kata faqulu misla ma yaqul, maka hendaklah kamu ucapkan seperti mana yang dia ucapkan? Maka jawapannya ialah hukumnya adalah apa ni, sunnah, bukannya wajib. Bukannya wajib. Dia bukan wajib lah, dia sunat saja. Sunat dia jawab azan, dia tak wajib. Okey. Jawapan persoalan yang kedua, adakah orang yang mendengar muazzin ni disunatkan untuk sebut seperti yang muazzin sebut? Jawapannya ya, sunat. Semua lafaz ke Ustaz? Jawapannya tak semua. Jawab seperti mana yang muazzin sebut. Bila muazzin kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia pun kata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia pun kata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi bila sampai dekat hayya 'alatain, iaitu pada hayya 'alas salah dan juga hayya 'alal falah, dia nak jawab apa? Para ulama berbeza pendapat. Pandangan yang dinukil daripada An-Nakhai mengatakan jawab sama macam mana yang muazzin sebut. Kalau dia kata hayya 'alas salah, hayya 'alas salah lah jawab. Kalau dia kata hayya 'alal falah, hayya 'alal falah lah jawab. Ini pendapat Nakhai lah, Ibrahim An-Nakhai. Tapi pandangan ni tak tepat lah. Pandangan yang kedua, jawab tu untuk lafaz lain sama macam mana yang muazzin sebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, jawab asyhadu an la ilaha illallah. Tapi bila sampai tang hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, dia jawab la haula wala quwwata illa billah. Ini pendapat Imam Ahmad, pendapat Imam Syafi'i, inilah pendapat majoriti ulama. Pendapat yang ketiga kata boleh pilih. Nak jawab la haula wala quwwata illa billah boleh. Nak jawab macam muazzin sebut boleh. Hayya 'alas salah, hayya 'alal salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Sama. Pendapat yang keempat kata boleh boleh pilih. Nak jawab macam ni, pendapat ketiga berkata boleh pilih. Macam ni boleh, macam ni boleh. Pendapat yang keempat kata himpun. Bila muazzin kata hayya 'alas salah, dia pun kata hayya 'alas salah, la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, dia pun jawab hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah. Tapi pendapat yang tepat wallahu a'lam, pendapat yang kedua tadi. Jawab muazzin ni semua sama macam mana muazzin sebut, kecuali dekat hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah, jawapannya la haula wala quwwata illa billah. Sebab di sana ada hadis Umar radhiyallahu anhu,
dalam Sahih Muslim yang mengecualikan lafaz hayya 'alas salah, hayya 'alal falah ni tak jawab macam mana yang muazzin sebut, tapi jawab la haula wala quwata illa billah. Maka hadis Umar ni telah pun mengkhususkan, telah pun mengkhususkan hadis yang umum yang kita baca ni. Hadis ni umum yang kita baca ni, hadis Abu Sa'id ni. Sebab Nabi kata idza sami'tumul muadzina faqulu misla ma yaqul. Kalau kamu dengar muazzin sedang azan, maka sebut macam mana yang muazzin sebut. Umum. Tapi hadis Umar tadi khusus. Dia mengecualikan hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah. Jadi kita kecualikan. Inilah pendapat yang tepat. Okey. Persoalan berikutnya. Adakah disunatkan untuk kita menjawab azan orang yang sedang azan tu sama ada kita ni berwuduk ataupun tidak? Sebab orang yang azan kita dah bincang tadi dah. Ada yang kata makruh untuk azan, ada yang kata tidak. Tapi yang jawab ni macam mana? Adakah jawab tu juga dituntut untuk ambil wuduk dulu baru boleh jawab ataupun macam mana? Imam Nawawi menyebutkan, dia kata qala ashabuna, ulama kami mengatakan, ulama kita mengatakan, yakni ulama mazhab Syafi'i, wa yustahabbu mutaba'atuhu likulli sami' min tahir wa muhdath wa junub wa haid wa kabir wa saghir li'annahu zikir. Sunat untuk semua jawab. Tak kiralah dia tu ada wuduk ke, dia tu berhadas ke, dia tu berjunub ke, dia haid ke, dia tua ke, dia muda ke, kerana jawab muazzin ni, jawab azan ni zikir. Kesemuanya, orang yang ada wuduk, tak ada wuduk, berhadas besar, berhadas kecil, semuanya ahli zikir. Boleh. Okey. Wa yustasna min hadha, tapi dikecualikan juga musalli, orang yang sedang salat. Orang yang sedang salat, kalau dengar orang azan, dia tak boleh jawab dalam salat, tak digalakkanlah, sebab dia sedang bersalat. Sama juga orang yang berada dalam toilet ataupun orang yang sedang berjima. Cuma kalau mereka selesai daripada qada hajat, keluar daripada toilet, selesai daripada berjima, ikutlah. Ikut jawab mula azan tu. Okey. Fa idza sami'ahu wa huwa fi qira'ah aw dhikr aw darsi ilmin aw nahwi dhalik qata'ahu wa taba'a al-mu'adhdhin. Thumma 'ada ila ma kana 'alayhi insya' wa in kana fi salati fardin aw naflin qala Syafi'i wal ashab la yutabi'uhu fi salah fa idza faragha minha qala. Kalau dia dengar muazzin sedang azan dalam keadaan dia membaca Quran umpamanya, ataupun membaca kitab, ataupun sedang berzikir, ataupun berada dalam majlis ilmu, ataupun seumpamanya, berhentikan apa yang dia sedang buat, ikut bacaan muazzin, ikut sebutan muazzin, kemudian patah balik. Kalau dia berada dalam solat fardu ataupun solat sunat, Imam Syafi'i dan juga ulama-ulama mazhab Syafi'i kata, dalam solat tak ikutlah, tak ikut muazzin sebab dia dalam solat. Tapi bila dia selesai solat, dia jawab balik muazzin. Okey? Baik. Bagaimana cara nak mengikut lafaz muazzin ni? Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim kata, digalakkan untuk orang yang mendengar mengulangi semua kalimat selepas muazzin selesai menyebut satu ayat dalam salat, dalam azan. Tak perlu tunggu sehingga habis. Bukan tunggu sehingga habis azan dah. Kalau dia sebut asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kan? Dia sebutlah asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Cuma bila sebut ke asyhadu anna Muhammad Rasulullah ni, dia sebutlah asyhadu anna Muhammad Rasulullah, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasulah wa bil islami dina. Ini dalam hadis yang sahih ada sebut dalam Sahih Muslim. Baik. Okey. Kalaulah kata dia terlepas. Kalau kata dia terlepas, macam mana nak buat? Jawapannya, kalau masa tak panjang, untuk masa dia terlepas dengan tak terlepas tu dia masih singkat masanya, dia boleh jawab waktu dia teringat tu. Kalau dia lupa dan sebagainya, kan? Okay. Jadi, itulah serba sedikit yang saya boleh sampaikan pada malam ini sebagai panduan untuk azan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati
apa yang kita bincangkan pada malam ini insya-Allah, dan menjadikan kita ya orang yang sentiasa mengamalkan sesuatu tu di atas dasar ilmu. Wallahu a'lam. Okey. Jadi kita tengok soalan-soalan kalau ada, kalau tak ada kita boleh sambung semulalah kuliah kita pada minggu-minggu akan datang. Okey. Ini banyak soalan ni. Saya ambil mana yang ada je. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Moga Allah berkati doktor dan keluarga dan tuan juga. Soalan saya, boleh tak doktor tolong jelaskan syarah yang sahih daripada ulama hadis muktabar berkaitan hadis najat yang sering diguna oleh setengah pihak untuk menghentam negara Arab Saudi dan pengasasnya Syekh Muhammad Abdul Wahab sebagai tanduk syaitan. Jazakallah khair. Wa antum fazakumullah khair. Pertama sekali, saya bukanlah pengikut Muhammad bin Abdul Wahab dan saya tak pernah pun membaca buku dia. Ya, saya tak pernah baca buku dia lah. Tapi kalau tuan-tuan tanya saya, ada kaitan tak hadis berkaitan dengan najat yang Nabi kata najat tu tempat keluarnya tanduk syaitan dengan Arab Saudi sekarang ini, saya katakan najat ni memang ada di Arab di semenanjung Arab. Cuma bila Nabi SAW menyebutkan perkataan najat, ya, Nabi SAW menyebutkan perkataan najat, maka para ulama ya berbincang, berbahas, adakah najat yang dimaksudkan itu ya tempat pemerintahan Arab Saudi sekarang ke, ataupun dia umum, maksudnya dia di belah timur. Al-Imam Al-Khattabi mengatakan najat ni tanah tinggi pada bahasa, dan semua tanah tinggi dipanggil najat. Oleh kerana tu bila Nabi SAW menyebutkan hadis ni, Nabi menyebut najat bagi orang Madinah ialah belah timur Madinah, tanah tinggi belah timur, dia lebih mengarah ke arah Iraq. Dan kalau kita tengok pun sebenarnya memang kalau dalam sejarah Iraq ni memang tempat pelbagai fitnah keluar. Fitnah ni kita kata ancaman dan bala bencana keluar. Bermula daripada pembunuhan Hussein, munculnya Syiah dan macam-macam gerakan-gerakan bid'ah dimulakan di Iraq. Jadi oleh kerana tu, nak kata tempat Arab Saudi sekarang ni, tempat Wahabi itu sebagai najat yang dimaksudkan oleh Nabi SAW, kurang tepat lah, kurang tepat. Walaupun kita ada benda yang kita tak bersetuju lah dengan pendirian mereka, pendekatan mereka, tapi nak kata itu yang dimaksudkan, wallahu alam, tidak begitu tepat. Okey, baik. Okey, kita tengok soalan berikutnya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Mohon maaf mengganggu Ustaz. Boleh tak Ustaz beri pencerahan berkenaan dengan barang yang kita beli, seumpama baju, kemudian kita pun pakai, kemudian kita pulangkan kepada kedai semula untuk mendapat refund. Adakah itu dikira menipu dan berdosa? Saya perlu tegaskan perkara di atas untuk anak-anak kami. Jazakallah khair. Wa antum jazakumullah khair. Kalau kita beli barang, ya, pemilikan telah pun berlaku. Maksudnya kita pertukaran milik telah berlaku. Baju yang asal milik pekedai dah jadi milik kita. Ya? Manakala duit yang asal milik kita telah menjadi milik pekedai. Kalau kita pulangkan tu atas dasar kita kata kita orang kata apa? Kita rasa benda tu rosak,
kita tak puas hati dan sebagainya, maka kita dah dikira menipu lah. Tapi kalau kita pulangkan balik tu, tanpa ada apa-apa aib pun yang kita nyatakan secara bohong, tak bohong apa, dan pekedai itu pun reda, setuju untuk pulangkan balik duit kita, maka yang tu kembali kepada atas dasar reda meredai, maka tidak menjadi masalah selagi mana kita tak menipu. Tapi kalau diletakkan syarat, kalau dah pakai tak boleh tukar, kita pula menipu, kita tak pernah pakai, itu berdosa lah. Yang penting jangan ada menipu je. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Saya pernah mimpi bertemu doktor. Dalam mimpi tu doktor datang ke rumah saya. Saya nak tanya apakah saya termasuk jenis pentaksub. Jangan jadi pentaksub saya lah. Saya pun tak tahu tuan pentaksub saya ataupun tidak. Mungkin tuan orang yang selalu fikir tentang saya kot. Mungkin selalu dengar kuliah saya jadi terbawa-bawa dalam mimpi. Itu biasa. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Saya nak tanya macam mana menghadapi orang yang kata jangan tegur depan orang ramai. Dia guna alasan perkataan Imam Syafi'i. Jika ada orang bagi nasihat di tempat ramai, maka sebenarnya dia bukan nak menasihati tapi nak mengaibkan kamu. Dan orang bagi nasihat tu, orang yang sendirian, dia orang nak nasihat kamu. Saya tak tahu. Memang ada perkataan ni disebutkan. Ya. Kalau nak nasihat, nasihat sembunyi-sembunyi. Jangan nasihat secara terang-terangan. Cuma kita kena tahu nasihat sembunyi-sembunyinya untuk kesalahan sembunyilah, untuk kesalahan yang tak diketahui. Tapi kalau kesalahan tu kesalahan yang umum dan orang sendiri bertanya-tanya tentangnya, sehingga kan orang jadi keliru kalau tak diberi penjelasan, maka kita berikan penjelasan. Tapi kalau orang pun dah tahu hukumnya dan dia pun buat dalam keadaan tertutup, maka kita nasihat sembunyi-sembunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terdapat hadis riwayat Abu Daud berkenaan apabila azan berkumandang sedangkan bekas minuman di tangan, hendaklah sempurnakan hajat dan teruskan minum. Adakah azan dibenarkan makan dan minum tu berkait dengan azan Bilal atau azan, iaitu azan belum masuk subuh, atau sebenarnya memang ada pendapat ulama yang bolehkan makan sahur sehingga azan subuh? Azan hadis Abu Daud yang disebutkan oleh tuan adalah hadis yang tidak sahih. Tuan tengok dalam kitab Ilal Ibn Abi Hatim, hadis itu dikritik oleh Abu Hatim, mengatakan hadis itu tidak sahih. Bahkan hadis ni kalau zahirnya memang menyanggahi Quran. Sebab Quran mengatakan kulu washrabu hatta yatabayyana lakum khaytul abyad minal khaytil aswad. Makan minum sehingga terbit fajar. Bila terbit fajar dah azan subuh, berhenti. Ada juga para ulama mentakwilkan azan tu adalah azan sebelum subuh. So kalau nak makan boleh makan lagi, tapi berjaga-jaga sehingga azan subuh datang. Itu sebahagian takwilan lah. Baik. Doktor, kalau solat isyak selepas tengah malam berdosa ke? Ada sebahagian ulama mengatakan berdosa, tetapi pandangan mazhab Syafi'i dan pendapat yang sahih, dia tak berdosa, tapi tidak digalakkan. Kalau boleh sebelum separuh malam. Kalau ada uzur tak apa, tertidur dan sebagainya tak apa. Okey. Okey. Ada lagi. Tengok lagi. Apakah jawapan? Ini ada satu lagi soalan. Bismillah. Apakah jawapan untuk menjawab as-salatu khairum minan naum? Di sana ada pandangan yang mengatakan jawabnya ialah sadaqta wa bararta, tetapi di sana tidak ada riwayat yang jelas menunjukkan lafaz berkenaan. Jadi pendapat yang tepat wallahu a'lam, kita jawab seperti mana yang disebut oleh muazzin. Jadi kalau muazzin kata as-salatu khairum minan naum, kita jawab as-salatu khairum minan naum. Jadi kalau nak jawab sadaqta wa bararta, adalah ulama menyebutkan. Tapi pendapat tu pendapat yang tidak ada dalil yang jelas dalam masalah ni. Tak ada kata, tidak ada di sana, sekadar saya carilah tak ada jumpa pandangan yang mengatakan jawab dengan sadaqta wa bararta. Sadaqta wa bararta tu maksud engkau benar dan engkau telah melakukan kebaikan. Tapi kalau ikut hadis umum, aqulu misla ma yaqul,
jawab seperti mana yang muazzin sebut. So kita sebut as-salatu khairun minan naum. Okey. Okey. Ni ada soalan last lah. Saya pun tak tahu ada ni. Mana tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia kata, jika kita beri hutang pada orang dan dijanji nak bayar dalam masa 6 bulan, tapi lepas tu keadaan dia jadi sangat susah, sehingga 8 tahun masih tak bayar, boleh tak kita niatkan tukar, convert hutang tu jadi zakat? Seolah-olah zakat yang kita patut bayar tahun ni, kita bagi kat dia saja. Kita, orang kata apa, teruskan bagi kat dia dan menjadikan itu sebagai hutang. Maksudnya, orang tu, ya, dia ada bagi orang hutang. Asalnya nak bayar balik. Tapi, orang tu tak bayar, tak mampu nak bayar. Boleh tak kita nak jadikan jumlah itu sebagai hutang, bagi je lah kat dia? Jawapannya, majoriti ulama tidak membenarkan. Majoriti ulama tak benarkan sebab apa? Sebab mereka kata, itu asasnya adalah jual beli. Sebab bila kita bagi hutang tu, dia punya akad tu akad hutang, bukan akad ibadat. Oleh kerana tu kita kena tunggu dia bayar hutang, barulah kita boleh jadikan duit di tangan kita yang kita baru terima tu sebagai zakat. Kalau kita nak bagilah. Dan Ibn Taymiyah dia ada sebut, dia kata tak boleh jadikan itu sebagai hutang, sebagai zakat. Sebab zakat ni mesti ada beri dan terima. Sedangkan kita masa kita bagi kat dia tu, kita bagi atas dasar hutang, bukan atas dasar zakat. Dia mesti beri tu dengan niat zakat dan orang tu menerima. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kuliah kita pada malam ini. Saya ucapkan terima kasih banyak, ya, kepada Nur Islam Academy yang telah menganjurkan kuliah pada hari ini, Kak Lin dan semua tim dia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kalian. Saya mohon maaf terkasar bahasa tersilap kata. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.